dengan hukum-hukum fiqh. Atau pergaulan kita sesama manusia disebut sebagai muamalah, sama ada berbentuk jual beli, nikah kahwin, atau berbentuk hukuman-hukuman terhadap kesalahan, semua terkandung di dalam perbincangan ilmu fiqh. Kita tahu kan ada banyak ada pengaji kan. Jadi saya cubalah untuk kali ini tengok kepada tuan. Itu memang hasrat yang pertama lah. Kita yang kita cadangkan ialah mungkin kita boleh dapat, tapi mengenai kita tak bisa. Saya lebih tertarik untuk lepas ini kita akan membincangkan tentang satu surah di dalam Al-Quran. Itu disebut sebagai surah An-Nur. Kita akan bincangkan. Sebab di dalam surah An-Nur juga banyak mengandungi hukum-hukum fiqh yang kita sebut. Mengandungi hukum-hukum fiqh. Mungkin di sana ada orang telah mentafsirkan, ada kuliah berkaitan dengan surah Amma. Di sana ada orang mentafsirkan surah Yasin ataupun surah-surah pilihan. Jadi kemungkinan untuk malam ini ataupun pertemuan akan datang, kita akan cuba menyemak, memahami apakah itibati kandungan bimbingan Rabbani di dalam surah An-Nur. InsyaAllah di surah An-Nur seperti mana yang disebut Sayyidina Umar, dia mengatakan alimu nisa'akum surah An-Nur, ajarkan perempuan-perempuan kamu surah An-Nur. Surah An-Nur. Dan ajarkan kepada golongan lelaki surah Al-Ma'idah. Jadi mari kita usaha sama-sama apa yang ada di dalam surah An-Nur, apa rahsia, apa yang inti perbincangan yang ada di dalam surah An-Nur. Mungkin kita ada baca surah An-Nur, insyaAllah. Kemungkinan perbincangannya agak panjang dan kita akan letakkan tajuk-tajuk yang setiap kali datang pertemuan kita. Mudah-mudahan lepas ini kita dapat memahami anjuran Al-Quran di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ini boleh kita katakan sebagai satu surah membentuk adab masyarakat, surah yang membentuk adab di dalam masyarakat. Itu surah An-Nur. Maka amat sesuai dalam keadaan zaman sekarang ini dengan bergejala sosial, dengan kita tengok pergaulan bebas yang cukup, tidak ada batasnya. Kita cuba mengajar sahabat-sahabat kita, anak isteri kita, teman-teman kita, cuba kita membincangkan, cuba kita memahami apa yang disebut di dalam surah An-Nur. Tuan yang dirahmati Allah, mungkin malam ini kita mempelajari apa yang terkandung di dalam surah An-Nur secara umumnya. Sebelum kita masuk, tentu kalau kita tanya surah An-Nur ni duduk mana dalam Quran, surah yang berapa? Surah yang berapa? Allah dia tanya malah mana lah. Jadi tanya ada malah. Ini tanya panggil apa nama? Jadi surah An-Nur seperti mana disebut, seorang ahli tafsir Mujahid menyebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimu rijalakum surat Al-Maidah." Ada yang mengatakan ini nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ungkapan ajarkan lelaki, golongan lelaki di kalangan kamu surah Al-Maidah. Ustaz baca ni lah, kita bincang surah Maidah lagi, nampak lelaki perempuan tak tahu apa yang ada dalam surah Al-Maidah. Adakah kita ada usaha untuk memahami? Adakah diadakan satu seminar membincangkan, ada satu bengkel, ada satu kursus yang mengutarakan, membuat satu perbincangan, membuat satu kertas jejak isi kandungan di dalam surah Al-Maidah untuk sama-sama kita memahami?
Ini anjuran Nabi SAW. Alimu rijalakum suratal Maidah. Juga Nabi sebut terusnya, wa'alimu nisa'akum suratan Nur, dan ajarkan kepada perempuan-perempuan di kalangan kamu surah An-Nur. Hingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab, bila mana dia menjadi khalifah, dia telah buat hantar surat kepada gubernur di negara jajahan, negara yang dikuasai oleh Islam, supaya apa? Memerintah kepada guru-guru di sana untuk mengajar surah An-Nur kepada para perempuan. Sebab di dalam surah An-Nur itu surah yang mengajar adab dalam masyarakat. Bila kita tengok tentang gejala sosial, apa masalah dia? Cuba kita kembali semula tengok apa yang dianjur di dalam surah An-Nur. Bila kita sebut ni, ada kan banyak disebut di dalam surah, di dalam ayat Al-Quran, tapi sebab kita tidak ada usaha untuk memahami, korek balik apa yang disebut di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut diriwayat Al-Harith bin Mubarak radhiyallahu anhu, kataba ilaina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an ta'allimu surat An-Nisa wal Ahzab wal Nur. Di mana ada seorang ini perawi menyatakan bahwasanya Sayyidina Umar telah menulis satu surat kepada kami supaya ajarkan kepada surah Nisa, surah Al-Ahzab, surah An-Nur, tiga surah ini. Maka surah ini kita boleh diskusikan, kita boleh seminarkan apa tajuk dan perbincangan dia. Juga dalam hadis ada disebut, alimu rijalakum suratal Maidah, ajarkan kepada golongan lelaki kamu surah Maidah. Yang nampak surah ini amat penting. Sudah pasti ada isi yang cukup baik untuk kita tekuni, kita fahami. Dia disebut wa ta'lim hadhihi surah lin-nisa marwiyun aidan an Aisyah radhiyallahu anha. Mana tentang ajak surah An-Nur ni ataupun surah-surah yang lain yang disebut tadi, surah Nisa, surah Ahzab, surah An-Nur ni memang apa? Benar ni pernah diriwayatkan, memang ada dilakukan. Sayyidatina Aisyah pun sebut benda ini mereka lakukan, ajak surah-surah tersebut. Tuan-tuan, jadi apa isi kandungan di dalam surah An-Nur? Dan kita sebut benda-benda yang penting secara umum yang pada malam ini. Kita buat soalan, surah An-Nur ini di dalam Al-Quran, ulama dalam ulumul Quran ataupun usul tafsir, mereka membahagikan Al-Quran ini, surah-surah ini kepada dua, iaitu disebut sebagai surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Apa dia surah Makkiyah? Apa surah Madaniyah? Apa faedahnya kita mengetahui Makkiyah, Madaniyah? Kan kalau kita buka Quran tu, awal surah kan buat Allah tu nama surah. Kan? Bawah tu tulis bismillah kan tulis nama surah. Kadang-kadang dia buat dalam bulat, betul-betul bentuk corak tu, dia tulis jumlah ayat dia. Kemudian dia akan tulis Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah apa dia? Makkiyah daripada perkataan surah Makkah. Madaniyah surah daripada apa? Madinah. Surah itu. Tetapi maksud yang disebut oleh ulama sarjana tafsir berkata apa? Makkiyah iaitu ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW. Faham kan? Dan Madaniyah iaitu ayat atau surah yang turun selepas hijrah Nabi SAW. Itu. Jadi pembahagian ini adalah berdasarkan masa turun, bukan berdasarkan tempat turun.
Bila kita nak Makkiyah, ayat ini turun di Mekah. Tak semesti. Sebab kadang-kadang sebelum hijrah Nabi dah keluar kota Mekah, ayat turun. Kita nak buat ayat kena apa kalau kita berasa ke tempat. Kan? Tapi orang tak merasa. Sebelum hijrah tak kira Nabi duduk kat mana. Tapi kebanyakan Nabi berada di kota Mekah. Maka ayat itu disebut sebagai Makkiyah. Madaniyah iaitu ayat atau surah yang turun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana disebut dalam satu manzumah, dia kata Makkiyatun ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Makkiyah itu Makkiyatun ma qabla hijratin nazal, iaitu ayat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal madani ma ba'daha, dan ayat madani iaitu selepasnya, selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada ayat yang tak turun di Mekah, tak turun di Madinah, kita nak bawa nama apa? Contohnya ayat infiru khifafan wa thiqalan, ayat dalam surah Taubah. Ayat ini tidak turun di kota Mekah, tapi turun waktu orang Tabuk itu keluar dari kota Mekah, kota Madinah. Maka ayat itu tetap sebagai ayat Madani sebab turun selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Madaniyah ini disebut surah An-Nur, merupakan surah apa? Madaniyah. Jadi turun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berada di kota Mekah selama lebih kurang 13 tahun. Selepas itu baru Nabi hijrah. Ini terdapat ayat-ayat yang turun selepas daripada Nabi berhijrah ke kota Madinah. Yang kedua, soalan. Surah An-Nur ini ada berapa ayat? Berapa ayat itu? Tanya lagi. Berapa ayat? Kalau kita buku Quran, kita boleh tengok. Jadi tuan-tuan, untuk menjadi contoh pertemuan akan datang ni, bolehlah tuan-tuan kalau saya mana syorkan sebagai tafsir. Tuan-tuan ada terjemahan tak apa, boleh tengok mana ada. Ataupun tuan-tuan ada satu tafsir yang ringkas, antaranya tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Tapi Pimpinan Ar-Rahman dia lebih mirip kepada terjemahan saja, dia tidak ada uraian. Tapi ada satu tafsir yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Salih Haji, nama tafsir Al-Quran di review. Saya dengar kadang-kadang senang masjid dia ada 30 jilid dah. Tafsir Al-Quran di review. Dalam bahasa Arab disebut tafsir Amrul Athir yang dikarang oleh Al-Marhum Ustaz Ahmad Salih Haji bin Muhammad. Dia asalnya orang Indonesia, tapi dia belajar di Singapura di Madrasah Al-Junaid. Dia warga negara Singapura. Dan dia tafsir tersebut, tafsir tengok anda pernah tengok. Sekarang dicetakkan di baru 2011 Ustaz Salam kita. Tuan-tuan boleh tak kalau kita mushaf untuk mempunyai Al-Quran, kalau mau beli tafsir satu jilid sekarang akan jatuh kalau bumi 13 jilid. Jadi tuan-tuan kalau kita mushaf anak ni, tuan-tuan pergi kedai beli juzuk 18, boleh beli satu juzuk. Sebab susunan dia juzuk satu dalam satu juzuk, jadi 30 jilid lah dia buat. Sama dia pecah berdasarkan juzuk-juzuk Al-Quran. Satu jilid lebih kurang 200 muka surat, 230 muka surat. Jadi kupasannya akan dapat dengan bahasa yang mudah untuk kita memahami. Jadi kalau tuan kalau tengok juga, tengok surah An-Nur di kedai, cari jilid 18. Jilid 18 sebab juzuk surah An-Nur berada dalam juzuk 18. Sama surah Al-Mu'minun. Balik kita tengok balik. Jadi tafsir Ustaz Ahmad Salih Haji ni dia karang hampir 25 tahun. Ini antara tafsir Melayu bahasa Melayu yang agak panjang. Di samping tafsir Al-Azhar bagi Profesor Hamka, surah ada masjid-masjid kadang-kadang ada tafsir Al-Azhar. Tapi tafsir Ustaz Ahmad Salih Haji dia awal juga, dia tahun 1957 dah silap dia menulis. Sejarah dia sebut bagaimana terhasilnya kitab tafsir tersebut, iaitu dia dijemput untuk menyampaikan tafsir Al-Quran di radio Singapura. Tuan-tuan Allah sebab saya tanya orang tu ada dulu dia
dapat dari Surah, ada rancangan tafsir itu setiap malam Jumaat disiarkan. Sampai oleh almarhum Ustaz Ahmad Saleh Haji. Dia meninggal 2010 kemudian. Dan saya pun sempat di ziarah Bisnu Quran tempat ziarah keluarga dia dan ziarah ke makam. Tengok sikit. Tesis dia tu berkaitan dengan tafsir tu. Jadi tuan-tuan boleh cabut titik tutup di 18 kita tengok surah An-Nur. Kalau tak ada pun main pada terjemahan Al-Quran kita boleh tengok kan. Oh, ini ayat cerita ni. Kita pun seronoklah macam setiap hari kita ada pertambahan setiap ayat ke setiap ayat untuk kita ada usaha untuk itu cara dia. Okey, surah An-Nur ni mengandungi berapa? 64 ayat. Ada 64 ayat. Contoh ayat, tengok ayat Quran tu belakang ada lah kan, nombor ayat tu. Ada 64 ayat. Sebab apa dinamakan dengan surah An-Nur? Dinamakan surah An-Nur litadwiriha tariqal hayati ijtima'iyyah bin-nasi bibayanil adami wal fadaili wa tashri'il ahkam wal qawa'id. Itu antaranya. Sebab apa dinamakan dengan surah An-Nur? Apa maksud An-Nur? Nur. Apa dia maksud dia? Cahaya. Sebab surah ini tanwiriha, dia akan menyinari, menerangi jalan kehidupan masyarakat. Surah ini akan menerangi cara hidup ijtimaiyah dalam masyarakat kita. Kalau nak tengok hidup masyarakat yang bersinar, seronok, bagus, ini surahnya. Sebab apa? Di dalamnya dinyatakan adab-adab, dinyatakan etika-etika di dalam surah An-Nur. Benda ini akan membentuk masyarakat yang baik, yang harmoni, yang berakhlak, yang menjaga apa? Etika, menjaga apa? Adab-adab sebagai seorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam juga dinyatakan beberapa hukum. Hukum ini juga berkaitan dengan apa? Menganjurkan juga dalam surah An-Nur ini tentang surah kita menjaga marwah, menjaga kehormatan. Di dalam surah An-Nur dinyatakan. InsyaAllah nanti kita akan lebih berperinci. Kita akan tajuk berdasarkan tajuk. Juga dinamakan surah An-Nur sebab di dalam ayat Al-Quran ini ada perkataan Nur. Ada perkataan apa? Nur. Ayat mana? Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Ayat apa? Ayat 24. Ayat 35. Okey. Itu sebabnya. Dua sebab dinamakan surah Nur. Pertama kita sebut memang jelas disebut di dalam ayat itu ada perkataan Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Ini antara apa? Penamaan Al-Quran itu, penamaan surah. Kadang-kadang ada bersempena dalam surah ini disebut satu kisah. Contoh surah Al-Baqarah. Tiba-tiba sebut lembu. Sebab dalam satu kisah tentang lembu. Kan? Innaha baqaratun safra faqi'un lawnuha tasurru an-nazirin. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Kisah Nabi Musa berkaitan dengan lembu. Hanya surah itu surah Baqarah. Dinamakan surah Fil. Sebab apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, ini surah An-Nur sebab ada perkataan Allahu nurus samawati wal ard. Juga disebutkan. Sebab apa? Sebab nur itu cahaya. Surah ini akan mencahayakan, menyinari cahaya
cahayanya kepada hidup, ke dalam hidup masyarakat, kerana di dalamnya dinyatakan ada azab. Seterusnya, kelebihan tersebut. Sebelum surah An-Nur, surah mana? Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun. Selepas itu surah An-Nur. Mana selepas Al-Mu'minun, An-Nur. Ulama cuba bincang, apakah kesinambungan ataupun perkaitan di antara surah Al-Mu'minun dengan surah An-Nur? Apa kaitannya, ada kesinambungannya? Ini yang munasabah antara surah. Jadi di dalam surah An-Nur, antaranya Allah sebut ayat surah Al-Mu'minun, surah yang sebelumnya. Allah sebut bahawa walladzina hum li furujihim hafizun. Kan dia ada kan? Kena boleh kat masjid. Qad aflahal mu'minun alladzina, 9 sifat. Antaranya walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kemaluan mereka. Ada sebut satu ayat tentang orang yang antara ciri-ciri orang beriman, orang yang menjaga kemaluannya. Maka di dalam surah An-Nur ini Allah cerita tentang berbanyak hukum berkaitan dengan menjaga marwah ini. Berkaitan dengan hukum zina, berkaitan dengan hukum tuduhan zina, tuduhan yang mengaitkan, ini disebut di dalam surah An-Nur. Mengolahnya untuk ini kah apa tersebut betapa bila apa berzina apa dia hukumnya, khazaf apa dia hukumnya, semua dinyatakan dalam surah An-Nur. Bagaimana adab, hingga satu yang beradab mendidik anak juga ada di dalam surah An-Nur. Tentang apa jangan bagi masuk dalam bilik waktu 3 waktu disebut dalam surah ada apabila kita bertanam dengan saudara kita, ada apabila berada dalam rumah sendiri bersama ibu, bagaimana pergaulannya, ada apabila nak keluar rumah, ada apabila nak masuk orang. Sini ada masyarakat. Bukan bagi masuk rumah orang kita tolak dulu kan. Sebab apa? Akan mengaitkan, akan menyebabkan menjejaskan pandangan yang akan merosakkan. Jadi masuk rumah orang betul tak lihat adat tipu aja. Sebab benda yang besar daripada mata cukup besar. Dia tengok, dia kesan dia akan membawa kepada lain. Kemudian kita tengok apakah kandungan di dalam surah An-Nur secara umum. Jadi surah ini mengandungi hukum-hukum penting yang berkaitan dengan kekeluargaan, institusi kekeluargaan, dan menjelaskan beberapa hukum yang penting berkaitan dengan keluarga. Dan juga untuk surah ini juga menjelaskan hukum-hukum yang dapat menjaga seseorang daripada terjebak kepada perkara-perkara yang mengundang bahaya. Dan surah ini antara maksud utama dalam surah ini ialah berkaitan supaya kita hukum menjaga marwah, hukum menjaga marwah. Ini dalam kehidupan masyarakat. Juga as-satru, masalah kita tutup, melindungi tubuh aurat kita. Ini juga disebut di dalam surah An-Nur. Jadi ayat yang mula surah ini dimulai dengan penjelasan berkaitan dengan hukum
tu az-zaniyatu waz-zani walladzina yarmuna al-muhsanat. Benda-benda ini dinyatakan dalam surah ayat awal ayat lagi tersebut. Apa yang disebut di awalnya? Pertama, dia menjelaskan had ataupun hukum berkaitan zina. Yang keduanya berkaitan hukum berkaitan dengan apa? Menuduh seseorang yang suci dia itu melakukan zina. Ini disebut sebagai qazaf. Nyata hukumnya, bagaimana hukumnya, apa kesannya. Seterusnya menjelaskan hukum li'an disebut. Apa maksud li'an? Iaitu suami menuduh isterinya berzina. Adalah istilah-istilah atau ucapan-ucapan yang dilontarkan yang merujuk kepada maksud isterinya apa? Telah melakukan satu perzinaan. Ataupun ucapan yang anak dalam perut itu bukan aku. Itu juga merujuk kepada hukum li'an. Allah sebut. Semua berkaitan dengan marah. Allah lebih tak malu tu. Mumpung sobat bukan surat depan. Tapi kita nak cakap sobat apa tengok anak dah sebelah segan. Oh kan. Tajuk-tajuk yang apa? Yang benda dalam kain sepuk bergaya sobat pun berdepan. Tak ada usaha untuk menutup benda-benda. Islam cukup banyak. Seterusnya, Allah juga sebut dalam surah An-Nur ini, tadi dia sebut dah berkaitan hukum had, hukum hudud berkaitan dengan zina, kemudian berkaitan dengan apa? Qazaf. Tentang misalnya qazaf, istilah qazaf. Kemudian berkaitan dengan li'an. Ini semua dari terkandung dalam kitab fiqh. Kalau kita ngaji fiqh, kalau kita ngaji fiqh tu, hari depan saja tak akan jumpa perbincangan fiqh. Kalau dalam mazhab Syafi'i bagi kepada empat. Perbahasan ibadah, kemudian muamalah, jadi urus niaga kita, kemudian munakahat tentang perbincangan rumah tangga, nikah kahwin ni, kemudian perbahasan terakhir bacilian tentang apa? Hukum kesalahan ni. Jadi kitab fiqh sebenarnya dia merupakan satu bab kitab undang-undang, bahasa undang-undang. Sekiranya seseorang melakukan gap, maka dia itu bahasa undang-undang, bahasa kitab fiqh memang macam tu. Ini enigma dia ni. Jadi kalau contoh hukum berkaitan munakahat, daripada kitab fiqh ini mereka menjadikan bahasa kitab fiqh itu sebagai bahasa undang-undang. Sekiranya suami ini, maka dikenal jadi. Itu bahasa undang-undang. Tetapi bila kita dengan kitab fiqh, kita rasa Allah tak ada apa, tapi itu kita bahasa dengan bahasa terkini. Kita nampak fiqh itu memang hidup. Fiqh ni sedang hidup sebab dia berada dalam kehidupan manusia. Sebab kehidupan manusia, perbuatan manusia ini tak lepas daripada hukum taklifi yang 5. Perbincangan hukum taklifi yang 5 seperti nyata dalam perbincangan hukum fiqh. Perbuatan soal kadang-kadang perbuatannya menjadi perbuatan wajib. Perbuatan soal kadang-kadang perbuatan itu perbuatan yang haram dilakukan. Kadang-kadang makruh, kadang-kadang sunat, kadang-kadang perkara itu perkara yang harus. Maka setiap orang dalam apa dia buat tidak terlepas daripada salah satu daripada hukum-hukum ini kepada orang yang telah cukup akibat dia. Itu nama hukum taklifi. Kita duduk hari ini, contoh dalam surah agak kenal hukum yang mana ada 5 orang. Agak hukum yang mana? Kemungkinan wajib, kemungkinan sunat, kemungkinan ada pelihara, ada makruh, ada mubah. Tengok keadaan. Kemungkinan jadi wajib kepada kita. Sebab kita paksa, kalau kita tak main ni, kita tak boleh faham agama. Ketika itu enggak apa? Perbuatan menyanyi itu jadi wajib. Mungkin kita dah tahu dah, cuma nak tambah lagi tapi jatuh pada sunat. Maka tak lepas daripada. Jadi sebab apa? Sampai tahap menuntut ilmu itu jadi wajib. Sebab usaha untuk kita memahami agama kita. Kita nak sembahyang macam mana? Kalau tidak ada ilmu, maka mai mengaji, tengok perbincangan hukum fiqh berkaitan dengan solat. Ini wajib. Berkaitan dengan ibadah ini memang tak dapat tidak. Ini sebut fardu ain. Memang semua orang kena tahu ni. Bila dia cukup akan balik, memang kena tahu. Sebab dia kena laksanakan benda tu. Bila sebut fardu ain, setiap orang kena.
Benda apa yang selalu umat? Mana salah ibadah? Puasa ada macam mana? Sembahyang macam mana? Jadi bila bagaimana kita nak mendirikan sembahyang kalau kita tidak ada ilmu yang secukupnya untuk kita melaksanakan sembahyang? Maka inilah tuntutan untuk memahami agama ini. Amat penting, jatuh kepada hukum wajib dalam suatu keadaan. Okey. Kemudian dalam surah ini juga mendatangkan satu kisah. Kisah Allah. Ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ini kisah hadithul ifki. Tuduhan palsu ini yang dilempar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Panjang kat satu ayat tu. Allah nyata kisah tersebut. Apa tindakan orang Islam apabila berhadapan dengan krisis tersebut, fitnah yang melanda tersebut, bagaimana sikap orang yang beriman? Adakah dia boleh terus terima ataupun tengok dulu, ataupun bagaimana tindakan? Allah anjurkan sebut dalam ayat tersebut. Nanti kita sampai tentang hadis itu, kita katakan bagaimana kisah Sayyidatina Aisyah hingga ditahmah oleh golongan munafik. Ini perbincangan dalam apa? Tahmah Sayyidatina Aisyah. Kenapa perkara ini tidak sepatutnya sahwan? Kemudian panjang juga ayat berkaitan dengan hadisul ifki. Nah, jadi berapa? Ada had zina, had qazaf, had li'an. Kemudian masuk apa? Hadisul ifki dalam surah An-Nur. Kemudian Allah sebut dalam surah ini berbagian. Selepas itu Allah sebut beberapa adab kemasyarakatan, adab masyarakat di dalam surah ini. Antaranya sama ada adab itu adab untuk kehidupan individu atau kehidupan yang lebih umum bermasyarakat. Adakah ada adab yang bersifat personal ataupun adab yang bersifat paman? Allah sebut. Antaranya disebut apa? Al-istizan 'inda dukhulil buyut. Arahan, anjuran bagaimana supaya kita meminta izin apabila kita nak masuk kepada satu rumah. Hadang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ajak. Takkan sampai terlalu aja simple remeh saja. Kalau betul-betul Allah ajar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Mana orang yang boleh junjung laksana itulah orang beriman. Bagaimana hari ini masalah kita jauh masuk tempat izin aku. Masuk tempat izin lah. Tak aku lupa kasar kan dia masuk rumah orang. Itu memang dok kesalahan tempat. Hingga kayaknya dia anjuri minta izin tu untuk masuk. Hingga ke beberapa kali nanti kita akan sebut. Sampai kepada perbincangan ayat ini, bagaimana apa ada ucapan Sayyidina Umar sampai ayat kita dapat istizan ketika masuk rumah. Bayangkan tuan kalau kita masuk rumah orang, betul-betul orang buka pintu. Kadang-kadang pandangan yang sepatutnya kita tak tengok. Kalau orang perempuan dengan kadang-kadang duduk rumah tu, maklumlah rumah dia tahu kan cara pakaian dia. Buka tu dia. Nampak satu pandangan yang tak sepatutnya. Benda-benda ini akan menjejas kesan daripada mata tu, dia akan jadi jatuh tu dia akan terbawa pandangan yang tak sepatutnya. Itu ada betul lah. Masuk nampak simple lah, nampak kecil saja, tapi kesannya besar. Bagaimana gejala sosial hari ini? Punca dia bang, pandangan. Punca dia pandangan, boleh tengok, kena cuba. Sehingga kan dalam rumah pun Allah sebut ya ayyuhan ladzina amanu la yasta'dinkumul ladzi, hendaklah anak-anak bayi itu bila nak masuk bilik kamu tu, kamu kenapa? Minta izin. La yasta'dinkumul ladzina amanu wal ladzina yablughul hulma minkum thalatha marrat. Sebab anak kecil memang
Orang tak balik lagi, bila nak masuk bilik tidur ibu dia, ibu bapa dia, 3 waktu ni kena jaga. Bukan boleh masuk order betul kan. Sebab waktu ni waktu orang dah rehat, nampak pandangan tak baik, menjejaskan pemikiran anak-anak. Nampak kalau dia meleset. Benar dia kesan ke? Juga dalam ayat surah Nur mengajar supaya kita buat khaddul basar, menundukkan pandangan. Sebab kesan daripada pandangan cukup lah. Itu antaranya. Yang kedua sebutnya tentang tadi bab istizan 'inda dukhulil buyut, minta izin ketika nak masuk rumah. Kemudian anjuran supaya ghaddul absar, menundukkan pandangan. Kemudian wahifzul furuj. Apa dia apa? Menjaga kemaluan. Kemudian lagi antara sebut ibda'un nisa zinatahunna li ghairil maharim. Hukum bagaimana perempuan yang menzahirkan perhiasannya kepada bukan mahram. Bukan mahram ni macam mana? Kadar di mana? Hak mana yang boleh, hak mana tak boleh disebut. Dengan mahram nampak dah, kadar aurat dia boleh dizahirkan terang mana. Hak mana tak boleh. Ini jelaskan. Bukan dia kata dia tu mahram ikut tak tahap mana pun tak apa. Dia ada batas-batas. Dia ingat apa? Dalam keluarga itu terbentuk di dalam keadaan yang baik. Adik kakak dalam keadaan yang baik. Tidak ada benda-benda yang menjejaskan pemikiran anak-anak. Kemudian disebutkan lagi pertama, anjuran untuk apa? Mengkahwinkan orang yang bujang ni. Sebut wa ankihul ayama minkum. Sebab dengan kahwin ni bang, banyak benda akan dapat diselesaikan. Anjuran. Kemudian disebut lagi bang, bagaimana orang yang tidak ada kemampuan untuk kahwin, macam mana kita nak buat. Kemudian Allah sebut lagi tentang itu antara kemudian lepas tu Allah sebut tentang sebab beberapa adat-adat yang disebut, maka disebut tentang dalil tauhid yang menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas cerita selagi dengan perbincangan tentang menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, masuk balik cerita tentang apa? Hukum minta izin daripada anak bila berada untuk masuk bilik bapa dia. Istizan, sibyan, minta izin kanak-kanak apabila nak masuk ke kamar kedua bapa dia. Kemudian sebut juga berkaitan dengan hukum apabila kita hadir ke rumah kawan-kawan kita, rumah adik-beradik kita, boleh tak pergi makan macam mana? Dinyatakan. Kata Allah sebut dalam surah An-Nur. Jadi insya-Allah itu antara beberapa kandungan dalam surah An-Nur. Kita ulang balik secara ringkasnya disebut tentang masalah menjaga kehormatan. Pertama cerita tentang zina, kehormatan. Yang kedua berkaitan dengan melempar tuduhan kasar. Kemudian sebut tentang berkaitan dengan ni'an, melempar tuduhan juga. Kemudian sebut tentang hadisul ifki, kisah yang berlaku kepada ummul mukminin. Kemudian sebut beberapa adab dalam masyarakat itu. Contohnya arahan untuk meminta izin bila nak masuk rumah. Kemudian supaya menundukkan pandangan. Kemudian batas-batas aurat bersama dengan mahram. Kemudian anjuran supaya mengkahwinkan orang bujang. Ini sebut antara benda-benda yang disebut. Kemudian Allah berfirman sebut tentang kekuasaannya. Dan hampir di akhir surah sebut tentang balik hukum meminta izin dalam rumah. Tadi yang melatih berkaitan siapa? Kalau Allah ni umum amma, kita nak pergi rumah seorang. Di akhir surah ini khasah dalam suatu rumah. Bila nak masuk bilik ibu bapa, bagaimana ada. Dan juga ada bila kita berkunjung ke rumah rumah saudara mak kita, macam mana tahap kita nak makan, macam mana menyertakan surah. InsyaAllah ni antara tajuk-tajuk dah yang boleh kita bincangkan dalam pertemuan akan datang. Masuk satu. Dari sebut
melalui kaca surah An-Nur. Jadi dekat kepada malam ini, insyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk sikit tentang surah An-Nur. Dan antara keistimewaan surah An-Nur di awal surah ini disebut Suratun anzalnaha wa faradnaha. Ini satu surah. Mula mengatakan surah itu. Surah ni tak mula. Memang surah ni kan surah. Surah lain itu surah kan? Baqarah surah. Tapi tak ada sebut surah tu. Tapi surah An-Nur sebut Suratun anzalnaha. Apa rahsia? Kita akan menonton dalam apa rahsia disebut Pak? Az-zaniyatu waz-zani. Dimulakan perempuan dulu. Az-zaniyatu penzina perempuan, waz-zani penzina lelaki. Didahulukan perempuan lelaki. Sedangkan dalam surah Al-Maidah berkaitan dengan ayat itu dikata waz-zariqu waz-zariqatu, mencuri lagi perempuan. Oh, perbezaannya. Bahasanya dimulai dalam Al-Quran itu. InsyaAllah pertemuan datang kita cuba bincangkan untuk usaha kita memahami apa dia inti yang ada di dalam surah An-Nur. Mudah-mudahan kita dapat memahami, dapat kita sebut benda ini pada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan bimbingan surah An-Nur cahayanya dapat menyinar kepada hidup masyarakat. Itu maksud daripada surah An-Nur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa'in. Rabbana